kita tengok Islam satu agama yang bukan kata mementingkan satu aspek semata-mata. Islam bukan satu agama yang hanya fokus dia kepada aspek ruhiyah semata-mata. Islam bukan satu agama yang hanya membincangkan soal akidah semata-mata. Tetapi kita tengok, kalau kita tengok nas daripada Quran, kita tengok nas daripada hadis, kita akan mendapati bahawa Islam membicarakan tentang pelbagai aspek. Membicarakan tentang even soal ekonomi, membicarakan tentang soal muamalat. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh bab muamalat, kita boleh tengok betapa luasnya perbahasan ni. Islam membicarakannya, memberi guideline juga kepada politik. Islam membicarakan tentang soal hubungan antara manusia. Islam membicarakan tentang soal akhlak. Semua aspek kehidupan daripada yang umum kepada yang terperinci, Islam ada bicarakan. Sebab itulah, kalau kita tengok, tak ada satu pun di dunia ini, sesiapa pun yang boleh bawa dalam mana-mana agama, dalam mana-mana ajaran, yang memberikan kita dia punya pedoman, yang memberikan kita satu ajaran yang komprehensif, yang meliputi semua aspek kehidupan. Tak akan ada. Tengok betapa Islam bicara tentang even sampai ke soal kanak-kanak. Islam membicarakan tentang soal jiran. Islam membicarakan soal hubungan antara anak dan ayah, ayah dan anak, persahabatan dan seumpamanya. Kita tak akan jumpa pada agama lain yang membicarakan sedetail agama Islam. Islam adalah satu agama yang syamil. Sebab itu sangat malang bagi mereka yang hanya menjadikan Nabi SAW sebagai seorang imam dalam solatnya semata-mata, tetapi dalam ekonomi umpama dia menjadikan Karl Marx sebagai dia punya imam dalam bab tersebut. Dan kalau kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum juga mengamalkan betapa syumulnya Islam ini. Kita tengok para sahabat digelar sebagai ruhban fil lail wa fursanun fil nahar. Yang mereka digelarkan di malam hari, mereka seorang abid, seorang ahli ibadah yang dahsyat. Sanggup bangun solat malam, 2/3 malam, bermunajat kepada Allah, qiyam, mengaji Al-Quran. Dan di siang hari pula mereka menghabiskan hidup mereka dengan bekerja, dengan menuntut ilmu, dengan berperang, berjuang. Yang mana kalau kita hari ini di siang hari kita dah bekerja, malam hari kita dah tak spend lagi masa kita dengan Allah Azza wa Jal. Tetapi para sahabat mementingkan balance di antara duniawi dan ukhrawi. Sebab para sahabat faham, Allah Azza wa Jal sebut pada kita, wabtaghi fima ata'aka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Yang mana Allah bagi tahu kat kita, sebagaimana kita mencari akhirat, janganlah kita lupa untuk mencari bahagian kita di dunia, dengan syarat kita berbuat baik kepada manusia yang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Sebagaimana Allah memberikan kita bahagian yang banyak di dunia ini, maka kita berkongsi dengan masyarakat manusia yang lain di luar sana. Jika Allah memberikan kita harta yang lebih, kita berkongsikan harta kita dengan manusia yang memerlukan. Jika Allah kurniakan kita ilmu yang lebih, maka kita sharekan kepada masyarakat yang lain. Sebab itulah kita tengok para sahabat balance dalam kehidupan mereka. Kita tengok Nabi SAW khususnya adalah seorang manusia yang bukan sekadar syamil, yang kita tengok dia punya hidup dia komplit. Tapi kita tengok pada Nabi SAW ada unsur tanawwu', ada unsur tawazun, ada unsur pelbagai dan ada unsur balance pada Nabi. Nabi SAW adalah seorang insan yang unik sebagai seorang manusia, dan begitu juga dengan seorang anbiya. Kalau kita tengok Nabi SAW adalah seorang ayah, Nabi SAW adalah seorang suami. Tidak semua para anbiya dan rasul itu menjadi seorang ayah dan rasul. Kalau kita tengok misalnya Nabi Yahya AS, yang mana sebahagian pada para mufassirin menyebut Nabi Yahya AS tidak berkahwin. Berdasarkan kepada ayat, Allah Azza wa Jalla puji Nabi Yahya, sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas salihin, iaitu dalam perbincangan apa makna hasura. Kat situ para mufassirin sebahagiannya menyebut Nabi Yahya AS tidak berkahwin. Tetapi Nabi AS, Nabi Muhammad SAW adalah contoh sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, yang mana
Jarang seorang suami yang mempunyai isteri yang lebih daripada satu mampu untuk nak berlaku adil. Tetapi Nabi SAW cuba menunjukkan contoh yang terbaik. Sebagai seorang ayah juga kepada anaknya Fatimah, betapa Nabi tunjukkan bagaimana hubungan anak dan ayah itu sepatutnya berlaku. Nabi sangat menyayangi Fatimah. Bila Fatimah datang kepada Nabi, Nabi akan bangun bagi Fatimah duduk. Nabi salam dia, Nabi cium dia. Begitu juga akhirnya Fatimah berbuat sedemikian. Bila mana Nabi berjumpa dengan Fatimah, Fatimah akan peluk dia, akan bangun dan akan bagi Nabi SAW duduk di tempat dia. Nabi SAW adalah seorang qaidul jaish, adalah seorang general, seorang pejuang dalam medan peperangan. Tidak semua Nabi itu berjuang di medan peperangan. Hanya beberapa segelintir yang kita tengok berjuang di medan peperangan. Nabi SAW adalah seorang ketua negara yang telah membina bumi Madinah itu sendiri sebagai satu negara Islam yang terawal. Tidak semua para anbiya yang mempunyai negaranya, yang memimpin sebuah negara. Tidak ramai seperti Nabi. Mungkin kalau kita tengok Nabi Dawud AS, yes, bila mana para Bani Israel, wa qala al-mala'u min Bani Israel ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, yang mana ketika Bani Israel meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk diutuskan kepada mereka seorang king, seorang raja yang boleh memimpin mereka untuk nak berperang, dan Allah utuskan Talut. Dan kemudian setelah berperang, Allah sebut lagi fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah, yang mana Allah kemudian melantik Nabi Dawud AS daripada kalangan susu galuh Bani Israel, seorang nabi yang pertama menghimpunkan antara kerajaan dan kenabian. Seorang nabi yang menjadi nabi dan pada masa sama yang menjadi raja juga. Itu adalah Nabi Dawud AS, yang mana kalau kita tengok susu galuh Nabi Bani Israel, sama ada satu susu galuh di raja, satu susu galuh lagi menjadi nabi. Dan tidak ramai yang seperti Nabi SAW yang kita tengok sebagai seorang pembimbing, seorang pendidik, sebagai seorang sahabat dan pelbagai lagi yang kalau kita tengok Nabi SAW seorang insan yang unik, yang mengamalkan Islam ini dalam sudut pelbagai dan syamil, dan seorang yang balance dalam semua perkara. Sebab itulah dalam Al-Quran kita akan tengok dia tidak hanya membicarakan soal ibadah semata-mata. Dia tidak akan membicarakan soal jihad semata-mata. Dia tidak akan membicarakan soal fiqh semata-mata. Tapi semua perkara ada dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Yang Allah Azza wa Jalla sebut kepada kita dalam Al-Quran bahawa Allah tidak tinggalkan pada Al-Quran tu segala apa pun. Allah dah sempurnakan syariatnya, sama ada melalui apa yang telah disyarahkan ataupun dihuraikan, diexplain, diperjelaskan lagi oleh Nabi SAW, ataupun petunjuknya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau kita tengok dalam Al-Quran menyelesaikan banyak masalah-masalah umat. Kita tengok dalam Al-Quran betapa banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang bila mana mereka bertanya, wa yas'alunak. Sahabat tanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Kalau manusia bertanya tentang ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kalau sahabat tanya, wa yas'alunaka 'anil mahid, tentang haid, ditanyakan tentang haid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau manusia tanya tentang syahrul haram, bulan-bulan haram, wa yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir. Allah akan mengeksplainkan semua masalah-masalah ni, yang mana petunjuk ni dah cukup komplit. Kita tengok pada sunnah Nabi SAW dah explain kepada kita dengan semua benda Nabi telah explain. Sebab itulah sampaikan Salman radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia bagi tahu, allamana Rasulullah SAW kulla syai'. Nabi mengajarkan kepada kita semua benda, hatta al-khira'. Sampaikan Salman kata sampai ke urusan membuang air besar pun Nabi SAW ajar. Nabi ajar, dia kata Nabi menegah kita supaya bila mana nak membuang air ni jangan menghadap kiblat. Nabi ajar tentang bagaimana untuk nak istijmar, bagaimana untuk nak beristinja. Sampai ke tahap tu detailnya syariat agama Islam yang kita tengok. Maka sebab itulah kita tengok Islam adalah satu agama yang komprehensif. Cari mana-mana ajaran dan agama kat dunia ni yang mengajar bagaimana umatnya untuk nak membersihkan diri daripada membuang air besar sekalipun. Bagaimana untuk nak mandi sekalipun.
Bagaimana sampai ke benda yang paling kecil. Sampaikan kepada hubungan antara manusia. Nabi bagi tahu, kalaulah ya Abu Dzar idza tabakhta maraqah, wahai Abu Dzar, kalau kamu masak lauk apa-apa pun, kamu bagilah kepada jiran ke tetangga kamu, walaupun simple, walaupun kuah kalau kamu tak ada. Sampai ke tahap tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Syumulnya agama Islam yang mengambil kira semua jenis peringkat. Sebab tu Islam sesuai di semua tempat, di semua negara. Allah Azza wa Jalla sebut Nabi, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Rasulullah bahawa sesungguhnya aku diutuskan kepada manusia semuanya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Allah kata Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utuskan kepada semua umat, dan itu adalah kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah, kelebihan antara kelebihan Nabi berbanding para anbiya dulu, Nabi bagi tahu wa ursiltu ilan nasi kafah. Aku diutuskan kepada seluruh manusia. Kita tengok Islam bagaimana mengajar daripada memberikan kita panduan daripada anak kita berada di perut lagi sebagai janin, perkembangannya, bagaimana kemudian anak kita lahir sebagai bayi, bagaimana dalam hukum hakam pun ada bicarakan tentang soal rida'ah, soal hadanah, tentang macam mana penjagaan anak tersebut, hak-hak dia, bagaimana dia menyusu dan seumpamanya, sampai anak itu lebih besar menjadi kanak-kanak. Bagaimana Islam mendidik dalam semua ada dalam hadis Nabi, ada disebutkan bagaimana seharusnya kita mendidik anak-anak kita sampai ke tahap yang lebih besar. Setelah dia berkahwin, bagaimana hubungan dia sebagai seorang suami, bagaimana seorang isteri, bagaimana sebagai seorang bapa, bagaimana sebagai seorang anak, bagaimana sebagai menjadi seorang manusia. Islam membicarakan semua peringkat ni, dia sampai kepada tua sekalipun. Bagaimana orang yang tua dan orang yang sakit beribadah dan tidak mampu, semua itu ada dibicarakan dalam Islam. Sebab itu kita tengok dalam Islam, kita jangan nak ambil something, kita tinggalkan sesuatu. Kita petik ini, kita, orang panggil apa? Kita ikut kita punya syahwat. Kita nak ambil ini, tinggalkan ini. Mungkin akidah kita betul, tetapi akhlak kita tak betul. Ini juga yang menjadi satu masalah kepada kita kadang-kadang. Kita dari sudut akidah, kita mementingkan kesahihan akidah kita. Tetapi daripada sudut akhlak kita jadi tak sahih dalam bab tu. Kita dalam muamalat kita fail. Kita muamalat dengan Allah kita betul, tetapi muamalat kita dengan manusia kita tak betul. Kita ambil sebahagian, kita tinggal sebahagian, yang mana ini bercanggah dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah kata, wahai sekalian manusia, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kesemuanya. Bukan kita ambil sebahagian, kita tinggalkan sebahagian. Allah cela, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab. Yang mana Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran lagi, Allah cela, adakah kamu beriman dengan sebahagian dan kamu tinggalkan sebahagian? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun. Yang mana Allah kata, orang yang macam ni, dia punya ganjaran dia, dia punya ancaman dia, dia punya balasan dia, mereka akan diberi kehinaan di dunia lagi, dan bila mana mereka dibalikkan di hari akhirat, di kiamat kelak, mereka akan diazab dengan azab yang dahsyat. Dan Allah bagi tahu lagi, orang yang hanya ambil sebahagian dan tinggalkan sebahagian adalah sifat Yahud. Ya Allah dah sebut dalam Al-Quran, Allah kata sebagai hikayat daripada orang Yahudi yang dia kata wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami ini ambil, yang orang Yahudi ini dia akan ambil sebahagian dan ditinggalkan sebahagian. Allah sifatkan orang sebegini. Apatah lagi Yahudi yang kufur kepada Allah, ulaika humul kafiruna haqqan, dan mereka itulah orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa'tadna lil kafirina azaban muhina. Dan Allah sediakan orang yang macam ni akan dibalas dengan ganjaran yang ataupun azab yang sangat pedih. Sebab itu kita perlu, bila mana kita nak beramal dengan Islam, kita cuba nak amalkan keseluruhan. Mesti balance di antara semua, di antara agama, di antara dunia, di antara akhirat. Dan sebab itu juga satu doa Nabi SAW ajar kepada kita supaya kita menjadi orang yang cuba syamil,
Kita orang yang cuba mengambil nas syariat secara keseluruhan seboleh yang mungkin, sebaik yang mungkin. Satu hadis yang Nabi ajar dalam Sahih Muslim yang mana kita boleh amalkan. Nabi SAW doa, Allahumma aslih li dini alladhi fihi ismatu amri. Ya Allah, maksudnya Nabi kata, baikilah agama aku yang merupakan penjaga segala urusan kehidupan. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan baikilah dunia aku, urusan dunia aku ni yang merupakan tempat aku mendapat rezeki untuk mencari kehidupan ni. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan baikilah urusan akhirat aku, ibadah kita, segala yang bersangkut paut dengan akhirat ini yang merupakan destinasi kita di akhirat nanti. Kita akan kembali ke sana. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah hidup kita di dunia ini satu tempoh yang menambahkan lagi kebaikan kita. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah bila mana aku dah mati ini masa untuk aku berehat daripada sebarang keburukan. Kalau bebaskan kita daripada diazab, apa lagi keburukan di akhirat setelah kita mati melainkan kita diazab oleh Allah Azza wa Jal. Moga-moga kita tergolong dalam mereka yang mendapat rahmat Allah dan dijauhi daripada azabnya. Wallahu ta'ala alam.